Okey, kita tengok hadis Nabi di bawah tu. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda. Jom kita baca, ini hadis yang sahih. Boleh ya sama-sama? Semua kena keluarkan suara, ambil barakah membaca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun. Semangat sikit muslimat. Masya Allah, duduk tegak. Saya tahu dah ngantuk, dah penat kan? Tak? Okey ya? Okey, sambung. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu. Dah confused. Al malakul al muwakkalu bihi. Amin. Walaka bimislin. Subhanallah. Yang turut hadir sama menonton lebih kurang dalam 5,000 lebih. Campur FB dengan TikTok ada bukan 5,000 lebih. Di hadapan ni hadir lebih kurang 50,000 ni. Subhanallah. Termasuk insya-Allah yang tak dapat dilihatlah para malaikat mudah-mudahan. Bila saya sebut 40,000 beria tengok tu kan, macam nak kira. Tengok atas sana, masya-Allah. Tengok dia tunggu Ustazah tegur atas sana. Sebelah kanan tak apa, saya tak pandang. Belah kiri, masya-Allah. Muslimin muslimat, masya-Allah. Ni duduk bersempit-sempit. Tak apa, okey lagi kan. Dia orang ni 5,000 lebih ni live, lagi sempit dia orang. Betul tak? Dia orang duduk kat rumah. Luruh pula kan. Betul, dia kat rumah sambil baring kan. Sambil nengok kan, sambil makan kacang macam-macam lah. Subhanallah, muslimin muslimat. InsyaAllah yang hadir secara live pun sama pahalanya Allah bagi. Okey, kita baca terjemahan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Subhanallah. Muslimin muslimat, hadis Nabi ni menceritakan tentang satu bentuk doa yang mustajab, iaitu mendoakan sahabat saudaranya ataupun orang lain secara sembunyi. Ada satu kisah benar, seorang isteri mengadu tentang suaminya. Dulu saya kerja peruncaan rumah tangga. Hari-hari saya dengar masalah rumah tangga. 5 kes, 6 kes. Kalau petang-petang pukul 4, kes-kes yang akhir-akhir. Sampai klien tanya saya, Ustazah, cerita saya tak sedih ke? Dia pula tanya saya macam tu. Kenapa? Muka Ustazah macam tak sedih pun. Sebab apa? Orang yang bercerita dia nak respon muka kita tu empati, macam sedih. Saya bukan tak sedih, tapi sebenarnya kisah apa pun ulang-ulang cerita yang sama. Kisah curang, suami tak hargai, suami tak semayang, suami dera, suami kaki judi, kaki zina, suami tak bertanggungjawab. Adalah dalam 20 cerita, ulang-ulang, cuma watak je yang berbeza. Ada seorang wanita ni datang, macam-macam masalah suami dia. Lengkaplah semua ciri-ciri suami. Tak bolehlah sebut ya. Maksud ciri-ciri suami yang tidak baik. Tak semayangnya, kaki perempuannya macam-macam. Saya tanya soalan pada isteri, puan nak berpisah ke nak bertahan? Ustazah, saya tak terfikir pasal nak berpisah, saya sayang dia. Dialah yang terima saya seadanya. Macam tu kan. Ustazah, sekian-sekian, kami ada anak 4 orang demi anak-anak. Saya kata kalau betul puan
nak nekat untuk kekal bersama dalam keadaan suami yang sangat dahsyat ni, puan jangan lagi sebut-sebut pada orang ke, pada kawan ke. Sebab kadang-kadang kita perempuan dalam hati nak bertahan, tapi mulut ni sebab nak perhatian dan simpati, kita akan sebut, kalau kau dapat suami macam aku, macam tu. Kalau aku ni tak ada iman, kalau aku ni tak sabar, sekian-sekian. Seolahnya mulut tu nak cakap nak sangat bercerai, nak sangat berpisah, nak sangat sekian-sekian. Saya bukan nak kata kena bertahan. Kalau memilih untuk berpisah dan kadang suami tak bertanggungjawab, itu juga sabar. Itu juga satu keputusan yang tidak salah dari sudut syariat. Tapi bila seorang isteri yang nekat nak bertahan, saya kata kosongkan fikiran, jangan sebersalah. Bila sedih nak pisah, bila datang ujian nak cerai. Jadi dia pun tanya, Ustazah nak buat macam mana? Saya dah nasihat, saya dah doa. Saya kata macam ni, puan cuba doakan suami waktu dia sedang tidur dan masa dia baru-baru tidur. Macam baru-baru nak, bukan baru nak lena, baru lena. Nampak dia dah lena sikit tu, puan doa ulang-ulang, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Apa yang puan nak suami tu berubah, puan doa dengan khusyuk, dengan penuh harap. Tapi biar suara tu boleh dengar dekat telinga, agak-agak boleh dengar. Subhanallah. Dia pun buatlah. Dia tanya, kenapa Ustazah? Sebab puan kalau nasihat depan-depan dia tolak kan. Jadi puan doa dalam masa yang sama nasihat bila dia tidur. Dia tak boleh menjawab, saya kata. Dia tak boleh jawab. Betul juga dia kata. Sebenarnya memang ada kajian. Baru-baru tidur tu, minda baru dalam situasi separa sedar. Sebab itu ibu-ibu, bila kita tidur, masa kita ada baby, kalau anak kita tu macam bergolek nak jatuh, kita boleh sedar dan pegang dia. Betul tak? Bahkan waktu kita tidur sebenarnya ada bahagian minda kita tak tidur sepenuhnya. Dia dalam keadaan berjaga-jaga. Perasan atau tidak, kalau kita nekat sebelum tidur nak bangun pukul 4, jam loceng tak sempat lagi bunyi, kita dah bangun. Lepas tu jam loceng pun bunyi. Kuasa minda. Ni banyak kajian-kajian sains ni, kita gabunglah. Jadi subhanallah, bila baru-baru nak tidur tu, minda bukan sepenuhnya lagi tidur. Bila kita bisik, ya Allah, jadikanlah suamiku baik, lemah lembut, tidak pemarah, hilangkanlah barannya. Jadilah dia suami romantik. Hari lahir 20 hari je lagi ya Allah. Nak sangat dapat surprise. Kan? Anak golang, omeh, kan? Wallahu a'lam. Terpulanglah ya muslimin-muslimat. Walaupun dia tidur, sebenarnya mesej tu masuk dalam mindanya. Satu hari, wanita yang cerita pasal isteri dia kata, Ustazah, satu hari suami saya, selepas dia buat mungkin dalam tempoh sebulan ataupun lebih, suami dia bangun. Pada hari itu suami dia kata, sayang, abang nak berubah. Abang nak berubah. Mungkin ketika itu mesej tu betul-betul sampai ketika dia betul-betul nekat dan fikir bahawasanya dia perlu berubah. Dia perlu jadi orang yang lebih baik. Dia perlu jadi suami yang penyayang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu juga ibu bapa yang cerita berkenaan dengan anak degil, anak bermasalah. Dia kata, puan nasihat, menjawab. Saya kata, nasihat anak ni masa tidur. Bila anak tu macam dah lena sikit, ibu ni pergi, nak jadi anak yang baik, jangan kasar dengan mak, nak jaga solat, nak pilih kawan elok-elok, nak mak sayang kamu, nak contohlah. Tapi doa dan doakan saudara, tak kira suami ke anak ke, ini manusia lain, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan begini, sebagaimana hadis yang kita baca, adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Jadi Ustazah, kalau tak pergi bisik, doa je senyap-senyap tengah malam, itu termasuk, sudah tentu termasuk. Masya Allah. Jadi boleh jadi selama ini kita banyak berdoa untuk didengar, tapi cuba doa sungguh-sungguh sampai orang yang kita doakan tidak tahu.
Kita selalu cenderung doakan anak kita cemerlang. Nak anak kita cemerlang, kena banyak doakan anak saudara kita pun cemerlang. Anak jiran pun cemerlang. Sebab kita akan didoakan kembali oleh para malaikat. Subhanallah.